Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel CR Cikgu Rahman. Jadi pada hari ini cikgu akan bimbing awak membuat ulang kaji bagi tajuk tambah pecahan. Untuk menambah pecahan, jadi cikgu boleh kategorikan kepada ada beberapa jenis kategori menambah pecahan. Okey, jadi kita boleh namakan dia ada contohnya yang ada 4. Okey. So cikgu tulis dulu 1, 2, kemudian 3 dan 4. Okey, apa dia? Okey, yang pertama nombor bulat. Kita besar sekejap, kita kecilkan sikit. Nombor bulat akan tambah pecahan. Okey, ini kategori pertama. Yang kedua, pecahan tambah pecahan. Seterusnya yang ketiga, nombor bercampur tambah pecahan. Manakala yang terakhir, nombor bercampur tambah nombor bercampur. Okey, yang ni panjang sikit. Okey, jadi inilah dia 4 kategori menambah pecahan. Okey, sekarang cikgu bagi contoh lalu sebelum kita pergi lagi detail. Okey, kita tengok contoh dulu. Okey, contohnya nombor bulat tambah pecahan dia seperti contohnya 1 tambah 2/3. Okey, ini nombor bulat, ini pecahan. Okey, selain daripada itu, contohnya 2 tambah 1/5. Okey. Ini salah satu contohlah. Yang pertama, kategori pertama iaitu nombor bulat tambah pecahan. Okey, sekejap. Cikgu delete ni. Okey. Kemudian kategori kedua, di darjah 4 kita belajar pecahan tambah pecahan. Contoh dia macam mana? Contohnya 1/3 tambah 1/3. Okey. Ini yang penyebut dia sama. Okey, satu lagi. Contohnya 1/3 tambah 2/5. Okey, ini yang penyebut dia tak sama. Okey. Seterusnya yang ketiga, nombor bercampur tambah pecahan. Jadi nombor bercampur dia macam mana? Dia macam 2 1/4 tambah 1/3. Okey. Ataupun 3 1/5 tambah 2/5. Okey. Manakala yang terakhir nombor bercampur tambah nombor bercampur. Maksudnya kedua-dua nombor tu nombor bercampur. Okey. Contohnya 2 1/4 tambah 3 1/5. Okey. Ataupun satu lagi 3 pakai pen hitam 3 2/5 tambah 1 1/4. Okey, inilah dia antara contoh kategori menambah pecahan yang kita akan ulang kaji. Okey, jadi kita teruskan dengan yang pertama, nombor bulat tambah pecahan. Untuk kategori pertama, nombor bulat tambah pecahan. Okey, kita tengok contoh 2 tambah 1/3. 2 ni nombor bulat, manakala 1/3 ini ialah pecahan. Jadi kalau untuk menambah nombor bulat dengan pecahan tak ada masalah. Sebab kita cuma tambahkan saja dia jadi nombor bercampur.
Maksudnya 2 tambah 1/3 dia akan jadi 2 1/3. Okey. Kalau 3 tambah 2/5 pun sama juga, kita jadi nombor bercampur lah, iaitu 3 2/5. Okey. Ketiga tu kita kena besarkan sikit supaya nampak beza nombor bulat. Okey. So 3. Okey. Kalau nombor bulat itu berada di belakang pun tak ada masalah. 1/5 tambah 5. Jadi kita tulis nombor bulat itu di depan. Okey. Jadi 5 1/5. Okey. Okey, itu dah dia kategori pertama untuk menambah pecahan, nombor bulat tambah pecahan. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat kategori kedua, iaitu pecahan tambah pecahan. Okey, dia terbahagi kepada 2 soalan. Okey, apa soalan dia? Okey, kategori lah kita cakap. So, kita bahagikan kepada 2. Pertama iaitu kita tulis pecahan. Apa dia? Pecahan, memanglah pecahan wajar, maksudnya penyebut sama. Okey. Okey, manakala satu lagi penyebut dia tak sama. Okey, sekejap. So, satu lagi penyebut tak sama. Okey. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Contohnya nombor, kita pergi penyebut sama. Contohnya 1/5 tambah 3/5. Okey, ini yang dikatakan penyebutnya sama, iaitu bawah dia sama. Okey, dulu cikgu kecil-kecil, cikgu cakap skirt. Kalau skirt dia sama tu tak ada masalah. Tu ialah kita boleh tambah terus. Okey, yang jadi masalah, yang ramai murid confuse, penyebut tak sama. Okey, penyebut tak sama ni maksudnya berlainan lah. Okey, berlainan. Contohnya 1/5 tambah 2/3. Okey, ni contohnya, tengok. Yang ni 5, yang bawah ni 3. So, tak sama. Okey, selain benda tu, contoh yang lain. Kita tulis 3/4 tambah 1/6. Okey, ini tak sama juga. Okey, inilah dia 2 kategori untuk kita nak ulang kaji, iaitu menambah pecahan. Okey, jadi kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan pecahan tambah pecahan 1/4 tambah 2/4. Jadi sebelum kita menambah, kita kena pastikan dulu dia punya penyebut sama atau tak. Okey, contohnya nombor 1 ni, yang contoh pertama ni 4 dan 4. Jadi bila sama, kita boleh terus tambah. 1 terus tambah 3. Jadi jawapan dia iaitu 3/4. Okey. Ini soalan yang pertama. Okey, soalan kedua masih lagi penyebut dia sama. 2/5 tambah 1/5. So skirt dia dah sama, jadi kita tambah 2 tambah 1. 2 tambah 1 dia jadi 3/5. Okey. Itu dia 2 contoh yang mana penyebutnya sama. Okey, seterusnya ini penyebut tak sama. Contohnya 1/2 tambah 3/8. Okey, kita tengok dia punya penyebut yang sini 2, yang sana 8. So, kita kena samakan penyebut. So, apa kaedah yang kita buat? Kita tengok 2 ni, kita tengok sebelah ni 8. 2 ni boleh jadi 8 tak? Okey, maksudnya kita akan samakan, kita tengok nombor sebelah ni 8. Jadi, dia 2 ni, dia boleh menjadi 8 bila mana kalau kita hafal sifir 2, dia boleh darab dengan 4. Okey, so ini darab 4, yang ini pun darab 4, atas pun darab 4. Jadi nombornya yang baru iaitu 4 kali 1, 4. Kemudian 2 kali 4, 8. Okey, kemudian tambah 3/8, kita salin semula. Okey, sekarang kita dah samakan penyebut. Ini kaedah yang pertama yang kita nak samakan penyebut dengan kita mendarab sebelah pihak. Okey. Jadi bila dah sama, dia macam contoh yang pertama dengan kedua tadi, kita buat apa? Kita boleh tambah terus, iaitu 4 tambah 3 dia jadi 7 lah. Okey, 4 tambah 3.
Okey, so jadi 7. Lepas tu dia punya penyebut kita kekalkan jadi 8. 7 per 8. Okey, kita tengok contoh seterusnya. 2 per 3 tambah 1 per 9. Okey, jadi kita tengok penyebut ni 3, ni 9. Kita soal tanya diri kita, 3 boleh jadi 9 tak? Okey, so boleh, iaitu dia bila mana dia mendarabkan dengan 3. Okey, so darab 3. Okey, jadi dia berapa bila darab 3? 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Okay, sekarang nombor dia ialah 6 per 9. Kemudian kita tambahkan dengan nombor sedia ada, iaitu 1 per 9. Okay, sekarang penyebut dia dah sama, 9 dengan 9. Jadi cikgu cakap bila kita nak menambah, kita kena pastikan penyebut dia sama. Bila dah sama, so tak ada masalah. Jadi 9 dengan 9 dah sama, kita boleh tambahkan 6 dengan 1, dia jadi 7. Jadi nombornya iaitu 7 per 9. Okey, inilah dia contoh untuk kita mendarab sebelah pihak. Okey, seterusnya kalau contoh seterusnya 1 per 3 tambah 2 per 5. Cikgu cakap tadi kita nak samakan, kita tengok nombor 3 ni boleh jadi 5 tak? Okey, kalau kita hafal sifir, kita tak boleh 3 ni tak ada. Nombor 5 ni tak ada dalam sifir 3. Serupa juga 5. 5 tak boleh jadi 3. Dia tak boleh darab. Okey. Jadi, apa kaedah yang kita buat? Kita akan buat darab silang macam ni. Okey, darab silang ni maksudnya 1 dengan 5 ni kita darab. Okey. Bila kita darab 1 darab 5, kita tulis 5. Kemudian kita silangkan 3 dengan 2. 3 dengan 2 kita darab, kita jadi 6. Kita tulis 6. Lepas tu, operasi dia tambah, so kita tambahkan. Lepas tu bawah ni kita garis panjang. Garis panjang macam ni. Lepas tu bawah ni kita kena darab. Darab yang mana? Darabkan 3 dengan 5. Okey, ada orang cakap ni kaedah rama-rama kan. Cikgu panggil darab silang So 3 darab 5 kita dapat 15. Okay, sekarang kita darab lah. Tambah lah. 5 tambah 6, 11. Jadi jawapannya yang terakhir iaitu 11 per 15. Okey, ini satu lagi kaedah bagaimana kita nak samakan penyebut dengan kita mendarab silang. Okey, kita tengok contoh yang kedua. 2 per 3 tambah 1 per 7. Okey, ini kita tak boleh darab sebelah pihak. Kita tak boleh 3 ni darab berapa jadi 7, tak boleh. 7 pun nak darab berapa tak boleh kan. Nak darab jadi 3. So kita buat darab silang. Jadi kita macam tu, kita buat macam tu. Okey, maksudnya 2 dengan 7 kita darabkan. Jadi 2 darab 7, 14. Kita tulis 14. Kemudian 3 darab 1, 3. Kemudian kita gariskan. Yang bawah kita, penyebut ni kita akan darabkan. 3 darab 7. 3 darab 7 dapat jawapan dia 21. Dan operasi apa? Tambah. So kita tulis tambah. Okay, kemudian kita tambah je lah. 14 tambah 3 dapat 17. Jadi jawapannya iaitu 17 per 21. Okay, inilah contoh penyebut tak sama. Okay, kita pergi pula satu lagi. 1 per 4 tambah 3 per 5. Pun sama juga. Penyebut tak sama. Jadi kaedah dia, kita darab silang. Darab silang, 5 ni kita silangkan 1, maksudnya 5 darab 1. 5 darab 1, 5. Kemudian 4 dengan 3 kita darabkan, dia jadi 12. Kemudian kita gariskan. Bawah ni kita darabkan, iaitu berapa? 4 kita darab 5. 4 darab 5 kita dapat 20. Kemudian kita tambahkan atas. 5 tambah 12 dia jadi 17. Jadi jawapan dia ialah 17 per 20. Okey, inilah dicontoh untuk kategori yang kedua, iaitu pecahan tambah pecahan. Seterusnya, kita akan menambah nombor bercampur tambah pecahan. Okay, nombor bercampur maksudnya ada nombor bulat dan juga pecahan.
Manakala pecahan pula ialah pecahan sajalah, pecahan tunggal, pecahan wajar. Okey. Jadi kalau nombor bercampur tambah dengan pecahan, nombor bulat ni kita akan tambah dengan nombor bulat dekat sebelah. Okey, so cara dia kita buat pengasingan. Maksudnya 2 ni kita turunkan bawah. Kita dekat sebelah ni tak ada nombor, okey. Maksudnya dia 2 saja. Maksudnya 2 tambah tak ada, so kita dapat 2 lah jawapan dia. Okey, kita buat pengasingan. So dia memang 2 saja. Kemudian kita akan tambahkan pecahan. Maksudnya 1/3 ni kita akan tambah 1/3. So 1/3 tambah 1/3. Jadi kita dapat apa? Kita dapat 2. Kemudian pecahan dia pula ialah 1/3 tambah 1/3, kita dapat 2/3. Okay. Kemudian kita buang kurungan, kita dapatlah jawapannya iaitu 2/3. Okey. Inilah dia contoh menambah nombor bercampur dengan pecahan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. 1/4 tambah 1/5. Okey, lupa cikgu nak cakap tadi penyebut dia sama, okey. Okey, sekarang ni kita buat pecahan ni penyebut dia tak sama. So sama juga konsep dia, cara dia kita asingkan dulu nombor bulat dengan pecahan kita tambah. Okey, 1 ni memang 1 lah. So dia akan tambah tak ada. Ni sifar ni nombor bulat dia tak ada. So 1 tambah tak ada, kita dapat 1 lah juga kan. Okey, sekarang kita akan menambahkan pula pecahan. Okey, pecahan dia apa dia? 1/4 akan tambah 1/5. Okay, jadi penyebut dia tak sama, 4 dengan 5. Jadi seperti sebelum ni cikgu dah tunjuk dah, kita akan buat darab silang. Okay. Jadi maksud dia 1 ni kita akan silang dengan 5, 4 ni kita akan silang dengan 1 ni. Okay, jadi langkah seterusnya kita salin dulu. Kita tulis 1. Kemudian kita tulis nombor yang baru. Okey, apa nombor yang baru? Okey, 1 kali 5 kita dapat 5 lah. Kemudian 4 dengan 1 kita dapat 4. Kemudian kita tambahkan. Kemudian kita perkan dengan yang bawah kita darabkan. 4 darab 5, okey. So 4 darab 5 kita dapat 20. Dan kita tutup kurungan. Dan kita dapat jawapan dia. 1, kita terus buka kurungan dan kita tambah 5 tambah 4, 9. So kita terus dapat 9/20. Okey, inilah dia contoh yang kedua. Okey, manakala contoh ketiga, 2/3 tambah 3/1/5. Okey, 2/3 ni nombor pecahan, 3/1/5 ni ialah nombor bulat. Jadi 3 ni tambah tak ada nombor, jadi 3 lah. Okay, so 3 tambah, ni saya tulis juga ni, maksudnya dia tak ada, dia sifar. Okay, so 3 lah. Okay, ni 3. Kemudian kita buat kurungan untuk kita buat menambah pecahan. Okay, apa pecahan dia? 2/3 akan tambah 1/5. Okay. Jadi kita akan tambah. Sebelum kita tambah, kita kena pastikan penyebut sama atau tidak. So ini tak sama, jadi kita akan darab silang. Bila darab silang, kita boleh darab lah. Okay, nombor bulat kita salin. Oops, saya pakai warna ni. Sekejap Okay, nombor bulat kita salin. Kemudian kita akan tambahkan pecahan. 2 ni kita darab 5, kita dapat 10. Kemudian 3 dengan 1 kita darabkan, dia jadi 3. Jadi kita tambahkan, perkan dengan yang bawah ni kita darabkan. 5 darab 3. Jadi 5 darab 3 kita dapat 15. Dan kita tutup kurungan. Okay, sekarang 3 ni kita tulis 3. Kemudian 10 tambah 3 kita dapat 13. 13/15. Jadi kita terus tulis 13/15. Okey, inilah dia contoh bagaimana kita nak menambah nombor bercampur dengan pecahan. Okey, ini cikgu guna kaedah ni lah.
cikgu guna kaedah pengasingan antara nombor bulat dengan pecahan. Okey, awak mungkin akan lebih faham kalau kita buat soalan nombor bercampur tambah nombor bercampur. Okey, ini contoh dia 1/1/5 tambah 3/3/5. Okey, kita akan asingkan nombor bulat akan tambah nombor bulat. Maksudnya 1 akan tambah 2. Okey, jadi 1 ni tambah 2. Jadi jawapan dia sudah pastilah 3 lah. Ni maksud cikgu tadi. Kita tengok tadi. Tadi 2 tambah tak ada tadi kan. Ni sebenarnya sifar ni tak ada. Okey, macam ni 1 tambah tak ada 1 lah. Okey, jadi yang ni awak akan lebih nampak. 1 tambah 2 3 Okey, jadi kita tambah pula pecahan. Okey, pecahan dia ialah 1/5 tambah 3/5. Okey, sekarang ini ialah menambah dengan penyebut dia sama, so tak ada masalah. Jadi kita boleh tambah terus, okey. Jadi nombor bulat ni kita salin balik 3. Okey, sekarang kita tambah 1 tambah 3 4, 4/5. Jadi kita terus tulis 4/5. Kita terus dapat jawapan dia, iaitu 3 4/5. Okey, kita pergi pula contoh seterusnya. 2 2/3 tambah 1 1/4. Jadi langkah pertama kita asingkan dulu nombor bulat. 2 ni akan tambahkan dengan 1. Jadi kita dapat nombornya iaitu 3 lah. Okey, so 3. Okey, kemudian kita akan tambahkan pecahan. Okey, pecahan dia 2/3. 2/3 tambah 1/4. Okay, jadi menambah, kalau sebelah ni 5 dengan 5 penyebut sama. Soalan ini 3 dengan 4 tak sama. Jadi kita akan darab silang. Kita darab silang, kemudian kita tulis semula. Okay, 3 ni kita salin semula. 3 tetap 3. Kemudian kita selesaikan pecahan. Okay, apa nilai pecahan kat sini? 2 akan darab 4, dia jadi 8. 3 akan darab 1, dia jadi 3 lah. Okay, kemudian kita garis panjang dulu. Okay, kemudian 3 akan darab 4, dia jadi 12. Dan ni 8 akan tambah 3 dan tutup kurungan. Okay, seterusnya 3 kita salin semula. 3 salin semula. Sekejap Okey. Okay, sekarang 8 tambah 3 jadi 11. So jawapan dia ialah, terus buka kurungan, dapat jawapan dia 11/12. Okey, inilah dia contoh untuk yang kedua, iaitu 3 11/12. Okay, kita teruskan dengan contoh yang terakhir. 4 1/5 tambah 1 2/7. Jadi langkah dia seperti langkah sebelum ni, kita buat pengasingan. 4 dengan 1 kita buat tambahkan. 4 tambah 1, kita dapat 5. Okay, kita tulis 5. Kemudian kita akan menambah pula pecahan. Okay, pecahan dia 1/5 akan tambah 2/7. Okey, kemudian kita turunkan 5 seperti biasa. Okay, sekarang kita tengok 1/5 dengan 2/7 ni penyebut tak sama. Kita akan darab silang. Okey, jadi 7 darab 1 kita dapat 7. 5 darab 2 kita dapat 10. Kemudian 5 ni kita akan darab 7. Okey, sebelum tu kita garis dulu. Okey, sekarang 5 darab 7 kita dapat 35. Nombor atas ni kita tambah dan kita tutup kurungan. Okay, jadi kita boleh tambah 7 tambah 10 dapat 17. So kita dapat
5, 17 per 35. Okey. Selesailah sudah kita punya latihan pada hari ini. Ulang kaji kita pada hari ini. Jadi, itu sahaja daripada cikgu. Yang baik itu daripada Allah. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kekurangan dan juga kelemahan cikgu. Cikgu minta maaf. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih dan jumpa lagi.